Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Zaiz Production ingin membentangkan aplikasi yang kan untuk memudahkan lagi pelajar untuk belajar secara online. Okey, saya membentangkan Google Classroom. Google Classroom adalah perkhidmatan web yang dikembangkan oleh Google untuk institusi pendidikan yang bertujuan mempermudahkan mereka untuk membuat tugasan, mengedarkan maklumat dan menilai tugasan. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk menyelaraskan proses berkongsi fail antara guru dan pelajar. Google Classroom mengintegrasikan Doc, Sheet, Slides, Gmail dan Calendar ke dalam platform untuk menguruskan komunikasi antara pelajar dan guru. Dapat membuat, mengedarkan dan menandai tugasan dalam semua ekosistem Google. Setiap kelas membuat folder berasingan di drive pengguna masing-masing, di mana pelajar boleh menghantar tugasan mereka untuk dinilai oleh guru. Tugasan dan tarikh akhir tambahkan ke kalender Google setiap tugasan yang tergolong dalam pri atau topik mereka. Kelebihan Google Classroom adalah ia sangat mobile friendly untuk pemula. Semua fail disimpan ke Google Drive, mudah untuk menyemak semula tugasan sebelum dihantar kepada pengajar, bebas dari sebarang penayangan iklan dan sangat mudah untuk melihat pengumuman daripada. Kekurangan Google Classroom adalah apabila Google Drive itu penuh, fail boleh lagi dikirimkan. Yang kedua adalah tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Yang ketiga adalah waktu pengirim boleh diatur penghantaran tugasan sesuka hati. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Asma binti Wan Muhammad Sin, nombor matrik C19A0054. Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini adalah salah satu dari dua aplikasi yang merupakan versi baru dari versi terdahulu iaitu Google Hangout dan Google Chat. Pihak Google sendiri telah menghentikan versi klasik Google Hangout pada Oktober 2019. Kelebihan Google Meet ialah memudahkan pelajar sesuai untuk meeting online, terinteraksi dengan Google Calendar. Keburukan ialah memerlukan rangkaian internet yang stabil. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, saya Ilham Sarah binti Cik Zakaria. Jelas tak sebelum tu? Saya Ilham Sarah binti Cik Zakaria, matrik C19A0144, Kaizala Microsoft. Microsoft Kaizala ialah aplikasi daripada Microsoft Garage of India yang merupakan market yang luas yang telah dicipta pada tahun 2019 dan telah pun berada di platform pada 24 buah negara, termasuklah India sendiri, Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Kaizala ni adalah aplikasi untuk pengguna Android ataupun iOS yang dibangunkan untuk memudahkan kerja yang berfungsi sebagai platform media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Ianya terdiri daripada dua iaitu Free dan Pro. Boleh digunakan untuk bermesej, menghantar dokumen, video dan sebagainya. Kelebihan bagi Microsoft Kaizala ni adalah berhubung dengan mudah dan stabil. Maksudnya kita boleh melihat chat yang sebelumnya yang menguntungkan pengguna, contohnya group chat yang tak tertinggal dengan apa-apa informasi. Selain itu, pemakaian bermula data rendah hanya 2G. Berbeza dengan aplikasi lain,
Microsoft Kaizala ni dengan penggunaan 2G pun dah boleh guna. Seterusnya auto crop camera untuk penghantaran sebaran dokumen. Kelebihan untuk buat kuis, contohnya macam cikgu-cikgu nak buat kuis, mudah boleh buat kuis dan terus keluar markah. Tidak perlu ubah apa-apa. Selain itu, kemaskini sebaran dokumen dengan mudah. Maksudnya boleh ubah tatapan sendiri sebagai alat untuk berhubung on-site. Dekat Malaysia ni kebanyakannya menggunakan Microsoft Kaizala untuk kerja-kerja penyelenggaraan ataupun bisnes online. Keburukan Microsoft Kaizala ni hanya satu sahaja keburukannya, iaitu tidak menyokong penggunaan sambungan Wi-Fi. Maksudnya kita perlu guna yang aplikasi ataupun gadget yang ada data sendiri, tidak boleh menggunakan Wi-Fi dari mana-mana gadget yang lain. Itu sahaja. Assalamualaikum, saya Hakimah Syafiqah binti Abdul Latif, nombor matrik C19A013 akan meneruskan pembentangan iaitu Microsoft Term. Microsoft Term adalah aplikasi yang dibuat oleh Microsoft untuk memudahkan kita berhubung secara langsung dan dapat dilakukan di mana sahaja. Menyediakan kualiti video yang baik dan jelas. Kelebihan yang pertama, pengeditan dan pengkongsian fail. Dapat membuat fail dengan mudah, digunakan pada bila-bila masa tanpa harus membuka aplikasi yang lain serta dalam bidang pengeditan fail. Berkongsi fail kepada individu dan kumpulan lain juga turut boleh dilakukan. Kedua, privacy. Dalam hal privacy data, kita dan informasi berkait data pribadi boleh tersimpan dengan selamat. Dan kelebihan aplikasi Microsoft Term mempunyai privasi yang baik dan selamat untuk digunakan. Seterusnya, kualiti video dan audio. Mempunyai keunggulan dalam kualiti video HD, terutama sangat terang ketika melihatnya serta kualiti audio yang jelas pada saat kita mendengarnya. Seterusnya, memudahkan mengurus kumpulan dengan mudah di Microsoft Term. Jika ada pada setiap aplikasi kerja, dengan itu setiap pengguna boleh mengatur serta mengurus kegiatan yang dilakukan dengan mudah. Kelebihan yang terakhir, menyimpan percakapan penting. Setiap percakapan di kumpulan disimpan di Microsoft Term. Hal ini memudahkan kita dalam mengetahui apa sahaja percakapan yang pernah kita buatkan dan berkongsi pada setiap orang yang berada di dalam kumpulan tersebut. Kekurangan yang pertama, tidak begitu terkenal berbanding dengan aplikasi yang lain seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Microsoft Term kurang digunakan untuk membuat sesuatu kerja secara berkumpulan. Seterusnya, kurang menarik. Microsoft Term kurang menarik kerana input yang digunakan tidak mempunyai ruang yang besar untuk menyimpan fail maklumat. Seterusnya, penggunaan warna. Pemilihan warna tidak begitu menarik kerana kebanyakan menggunakan warna biru dan berlatar belakang putih. Seterusnya, penetapan bahasa hanya mempunyai baris bahasa dalam bahasa Inggeris, tidak mempunyai baris bahasa dalam bahasa yang lain. Yang terakhir, penggunaan kuota data. Pengguna Wi-Fi tentunya mengakses diskusi atau konferensi jarak jauh merupakan sebuah hal yang biasa. Hanya tinggal membayar bil bulanan sahaja, tetapi pengguna membeli data pada setiap hari untuk mengakses internet. Perbelanjaannya sangat tinggi dan kuota data yang digunakan juga laju. Terima kasih. Seterusnya akan disambung oleh saya, Zahidah Atika binti Abdul Wahab, nombor matrik C19A0851. Seterusnya adalah Zoom Meeting. Zoom Meeting ini
merupakan sebuah teknologi terbaru yang dirintis oleh perusahaan teknologi komunikasi daripada Amerika Syarikat. Dan Zoom ini juga merupakan jenis teknologi aplikasi atau website yang dirancang sebagai bentuk kemudahan untuk membuat perbincangan ataupun siaran langsung daripada jarak jauh. Kelebihan Zoom meeting adalah kualiti video yang sangat bagus iaitu HD. So jadinya tenaga pengajar dapat menunjukkan video yang mempunyai kualiti yang sangat tinggi. Yang kedua ialah ruang yang besar. Ruang yang besar ini bermaksud contohnya tenaga pelajar boleh menginvite ramai jumlah pelajar yang sangat ramai. Yang ketiga, mudah untuk berkongsi maklumat. Dalam Zoom meeting ini boleh sebagai contoh boleh menayangkan slideshow, menayangkan video untuk berikan maklumat kepada pelajar. Yang ketiga, mudah untuk diakses. Mudah untuk diakses ni dimasukkan sebagai semua jenis teknologi boleh diakses, bukan saja untuk iPhone iaitu iOS, juga Android biasa pun boleh mengakses. Seterusnya, bukan saja menggunakan laptop ataupun PC, dengan menggunakan telefon bimbit pun dah boleh mengakses Zoom meeting ini. Kekurangannya pula adalah penggunaan data internet yang sangat tinggi. Kotak data internet yang memerlukan data internet yang sangat tinggi untuk mengakses Zoom meeting ini. Yang kedua, tahap keselamatan yang rendah. Contohnya maklumat peribadi senang diakses seperti email, sebagai contoh boleh dihacker dengan mudah apabila kita gunakan Zoom meeting ni. Yang ketiga, penetapan bahasa. Penggunaan bahasa Inggeris sahaja yang digunakan dalam penggunaan Zoom meeting ini, tiada penggunaan bahasa lain seperti bahasa Melayu. Yang keempat, maklumat sukar difahami. Maklumat sukar difahami ni maksud dia di dalam online memang sukar untuk difahami berbanding dengan berdepan-depan face to face. Jadinya memang setengah pelajar mungkin sukar untuk faham apa yang disampaikan oleh tenaga pelajar. Itu saja. Sekian daripada kumpulan kami, Zaiz Production. Sekian, terima kasih.